inovasi kumpulan kami, iaitu minyak masak terpakai tidak baik digunakan berulang kali kerana boleh menyebabkan pelbagai penyakit. Oleh itu, kami melakukan penelitian dengan memanfaatkan minyak masak terpakai untuk membuat sabun. Pembuatan sabun menggunakan minyak masak terpakai adalah mudah dan bahan senang diperlukan. Produk ini juga tidak mengandungi bahan kimia yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran. Ia juga mengandungi gliserin yang boleh melindungi kulit tangan dari menjadi kering. Oleh itu, kulit tangan pengguna akan sentiasa lembut. Jika minyak masak terpakai untuk menjadi salah satu bahan pembuatan sabun ini akan menjimatkan dan mudah untuk diperolehi. Menggunakan sabun ini juga akan dapat dibilas dengan lebih cepat. Oleh itu, ianya dapat mengelakkan daripada penggunaan air yang banyak. Dengan penghasilan sabun ini dapat menjimatkan masa dan menjaga kelestarian alam sekitar serta tidak membuang merata-rata minyak masak terpakai. Selain itu, dengan pembuatan sabun dari minyak masak terpakai mengajar kita supaya boleh mencari pendapatan sampingan ketika ekonomi kurang baik akibat COVID-19. Tahukah anda sekiranya minyak masak terpakai dibuang merata-rata? Apakah kesannya? 1. Implikasi kepada alam sekitar, sistem pepalitan dan pembahan tersumbat, serta pencemaran pelbagai sumber air, mengakibatkan tidak kesuburan tanah. 2. Implikasi kepada flora dan fauna, kemusnahan hidupan akuatik dan tumbuh-tumbuhan. 3. Implikasi kepada ekonomi, pembaziran pembayaran kos penyelenggaraan dan pembersihan. 4. Implikasi kepada kesihatan, mengakibatkan pelbagai penyakit. Daripada permasalahan tadi, dapatlah kami nyatakan objektif inovasi kumpulan kami iaitu: yang pertama, meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kesan pembuangan minyak masak terpakai. Yang kedua, memberi kesedaran tentang bahaya penggunaan minyak masak terpakai berulang kali dalam masakan. Dan yang ketiga, mendidik masyarakat menghasilkan sabun menggunakan minyak masak terpakai. Metodologi pembuatan sabun ialah bahan-bahan yang diperlukan: 500 gram minyak masak terpakai, 72 gram soda api, 161 gram air sejuk. Peralatan yang diperlukan boleh dilihat di paparan ini. Langkah pembuatan sabun. Langkah 1. Tapis minyak masak terpakai untuk membuang kotoran. Kemudian, timbang kandungan minyak, air sejuk dan soda api sedikit demi sedikit. Langkah 2. Tambah soda api beransur-ansur ke dalam air sejuk. Amaran: dilarang keras memasukkan air ke dalam soda api kerana dikhawatiri meletup. Kacau sehingga sebati dan campuran telah menjadi jernih. Pada ketika ini, suhu air mencecah 98 darjah Celsius. Langkah 3. Campurkan larutan soda api ke dalam minyak masak dan kacau sehingga campuran menjadi ikat. Langkah 4. Masukkan campuran ke dalam acuan dan biarkan ia membeku dalam tempoh 24 jam. Langkah 5. Setelah 24 jam, sabun akan terbentuk dan boleh dikeluarkan dari bekas. Simpan sabun di tempat kering dan tidak panas untuk proses pembukaan selama 3 hingga 4 minggu sebelum digunakan. Daripada sabun yang terhasil, kami dapati untuk menjadikannya lebih baik, antaranya ialah: pertama, tambahkan 1 atau 2 sudu kecil gula untuk menjadikannya lebih berbuih. Kedua, tambahkan 1 atau 2 sudu kecil garam untuk menjadikannya lebih keras. Ketiga, untuk menjadikan sabun lebih wangi dan menarik, tambahkan pewarna makanan dan pewangi seperti pewangi lemon, ros dan lain-lain. Keempat, boleh juga letakkan serbuk kopi, kulit oren, kelopak ros dan lain-lain untuk tekstur yang menarik. Penghasilan sabun ini juga dapat memberi sumbangan kepada masyarakat. Jika dikomersialkan, ia boleh menjana pendapatan dengan menjual sabun yang dihasilkan. Pendapatan itu dapat menampung kehidupan seharian walaupun tidak banyak. Membantu masyarakat menjaga kesihatan diri bahawa menggunakan minyak masak terpakai berulang kali tidak baik untuk kesihatan dan jangka masa panjang. Melestarikan alam sekitar dengan mengawal pencemaran akibat membuang sisa minyak terpakai secara tidak
terus sebelum ini. Kami telah menjalankan demonstrasi di bawah ini. Antara kegunaan sabun dan minyak masak terpakai iaitu mencuci kasut. Lihat kesan sebelum dan selepas dicuci. Berbeza kan? Digunakan untuk mencuci tangan. Menjadikan tangan lebih lembut kerana mengandungi gliserin dari minyak. Mencuci kola baju. Perlu direndam dahulu selama 2 jam untuk hasil terbaik. Mencuci kain lap. Perlu direndam dahulu selama 4 jam atau lebih untuk hasil yang terbaik. Terima kasih kerana